Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang satu kisah sejarah perjalanan hidup puteri terakhir daripada kerajaan Korea Selatan. Kisah hidupnya boleh dijadikan iktibar, penuh suka dengan duka, berpisah dengan keluarga, ada masalah mental dan pernah difilmkan dalam filem Korea. Nanti Abang letakkan link dia dekat description box dekat bawah. Tonton video Abang daripada mula sampai habis. Puteri ni bernama Do Kya, lahir pada 1912. Ayahnya raja kedua terakhir dalam kerajaan diraja Korea Selatan yang bernama Raja Gojong. Pada waktu pemerintahan ayahnya, Korea Selatan telah ditakluki oleh Jepun. Tapi Jepun pada waktu ni memberi jaminan keselamatan kepada keluarga diraja. Jadi sang puteri boleh bersekolah dan hidup macam biasa. Ini kerana Jepun nak mengelakkan daripada keluarga diraja ni melakukan pemberontakan bersama-sama rakyat Korea. Pada tahun 1925, Raja Gojong meninggal dunia. Dan pada waktu inilah bermulanya kisah hidup yang sedih bagi seorang puteri terakhir kerajaannya. Pada waktu ni, Jepun takut kalau keluarga diraja dan juga rakyat Korea melakukan pemberontakan. Jadi salah satu cara untuk mengelakkan perkara ni, kerajaan Jepun telah memindahkan sedikit demi sedikit waris-waris keluarga diraja Korea, termasuk puteri Do Kya. Mereka semua telah dipindahkan ke negara Jepun. Pada waktu tu, sang puteri berumur 13 tahun. Masih muda remaja lagi. Tapi dia seorang yang kena pindah dekat Jepun. Maknya, iaitu Permaisuri Korea, masih lagi tinggal di Korea pada waktu tu. Jadi, sang puteri menjalani hidup bersama beberapa ahli keluarga yang lain. Dia bersekolah di sekolah perempuan. Tapi disebabkan terlalu takut dengan ancaman daripada kerajaan Jepun, termasuk takut untuk dibunuh, diracun, kebanyakan masa sang puteri menghabiskan secara bersendirian di sekolah. Dia tidak mempunyai kawan. Malah makanan dan minumannya dimasak sendiri dari rumah dan dibawa ke sekolah. Kerana dia takut kalau makanan yang disediakan di sekolah telah diracun. Pada tahun 1929, berita tentang kemangkatan ibunya. Sejak daripada detik ini, sang puteri mengalami sedikit masalah dan gangguan mental. Dia tak nak bercakap dengan siapa-siapa, tak nak makan dan hanya berkurung dalam bilik. Mengikut bapa saudaranya, sang puteri mengalami masalah tidak boleh tidur. Dan itu adalah tanda-tanda awal sang puteri mengalami masalah mental. Setelah diperiksa oleh pihak hospital, telah didapati sang puteri memang mengalami masalah mental tapi masih lagi di peringkat awal. Kehidupannya semakin hari semakin teruk. Untuk mengekang daripada melakukan pemberontakan, kerajaan Jepun telah mengahwinkan sang puteri dengan seorang penyair yang bernama Takeyuki So. Pada waktu tu sang puteri berumur 19 tahun. Dalam 1 tahun perkahwinan dia bersama Takeyuki, keadaan mentalnya semakin hari semakin teruk. Pada tahun 1932, sang puteri melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Misae. Dengan kehadiran anak perempuannya, keadaan mental sang puteri semakin hari semakin baik. Kehidupan perkahwinannya dalam fasa yang sangat gembira. Apabila Jepun tewas pada tahun 1945 dalam Perang Pasifik, bangsa Jepun kehilangan kekuasaan dan kebanyakan keluarga-keluarga diraja ataupun keluarga-keluarga kaya Jepun mengalami masalah keuangan, termasuklah suami kepada sang puteri iaitu Takeyuki So. Disebabkan tidak mempunyai wang yang cukup, usaha untuk membaik pulih ataupun mengubati penyakit mental sang puteri terberhenti setakat itu saja. Hasil daripada pergolakan rumah tangga ini, akhirnya mereka berdua bercerai. 10 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1955, satu-satunya anak perempuan sang puteri telah mati bunuh diri.
Ini kerana terdapat diskriminasi yang dialami oleh Misae sebagai anak separuh Korea dan separuh Jepun. Selepas anaknya mati, sang puteri telah dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa oleh pakciknya dan dia berada di hospital itu selama 15 tahun. Pada waktu ini, kedua-dua Korea iaitu Korea Utara dan Korea Selatan telah pun damai. Tapi malangnya kedua-dua Korea ini tidak membenarkan puteri untuk balik ke tanah asalnya kerana mereka beranggapan keluarga diraja Korea adalah pengkhianat bangsa. Tapi akhirnya pada tahun 1962, di bawah pemerintahan Presiden baru, sang puteri dibenarkan untuk balik ke Korea Selatan. Sang puteri telah tiba di Korea Selatan pada tahun 1962 bertarikh 16 Januari. Tapi waktu ni kesihatan sang puteri telah pun merosot. Cara dia seperti budak kecil, kadang-kadang menangis, bercakap bersendirian, lupa membaca dan juga menulis. Beliau telah ditempatkan di Hospital Universiti Kebangsaan Korea dan mendapat rawatan sebagai pesakit mental kat sana. Dan sejak kepulangan sang puteri, media Korea telah melakukan liputan secara meluas dan berterusan. Pada tahun 1968, sang puteri telah keluar daripada hospital dan ditempatkan di salah sebuah istana kerajaan, di mana istana ini dulunya adalah rumah sang puteri. Maka tinggallah sang puteri bersama dengan beberapa pembantunya menghabiskan sisa-sisa tua. Sang puteri meninggal pada tahun 1989 pada usia 77 tahun. Kehidupan sang puteri adalah lambang kepada tragedi perperangan, kesan-kesan buruk daripada perperangan. Dia kehilangan mak ayah pada usia muda, ketakutan takut dibunuh yang sangat teruk, mengalami sakit mental, penceraian bersama suaminya dan kematian anak perempuannya. Jadi dengan kata lain, tak semua keluarga diraja mengalami hidup yang aman bahagia. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang buat video ni adalah kerana di-request oleh salah seorang penonton YouTube abang. Dan abang pun tak pernah tahu cerita ni sampailah abang buat video pada hari ini. Abang harap ia menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.